Assalamualaikum dan apa khabar semua murid-murid tahun 6. Hari ini kita akan menyambung subjek reka bentuk teknologi kita. Okey, dan hari ini kita akan fokuskan tentang kaedah mengubah anak benih dan penjagaan anak benih. Okey. Jadi teacher akan terangkan tentang kaedah mengubah anak benih. Okey, ini ada dalam buku teks kamu, muka surat 53 dan 55. Jadi kita tengok dahulu, anak benih yang cukup tempoh dan sihat perlu diubah ke raga tanaman. Maksudnya kena pindahkan ya. Berikut adalah ciri-ciri anak benih yang sihat untuk diubah ke dalam raga tanaman. Okey, kalau memenuhi kelima ciri ni, baru anak benih boleh dipindahkan ke raga tanaman. Okey, yang pertama kita tengok di sini, anak benih tumbuh dengan sekata. Kemudian anak benih mempunyai 2 atau 3 helai daun. Okey, kalau baru 1 helai daun jangan dahulu dipindahkan ya. Kemudian anak benih tiada kesan serangan perosak. Kalau kita mau tahu macam mana anak benih tu telah diserang serangan perosak, kita boleh tengok anak benih tu tumbuh dengan tidak sihat lah. Contohnya dia punya daun berlubang-lubang, maksudnya telah diserang serangan haiwan perosak ataupun serangga perosak. Anak benih tidak patah atau cedera. Okay, kalau patah atau cedera tu kita belum boleh pindahkan ke raga tanaman. Dan anak benih tiada serangan penyakit. Jadi maksudnya di sini anak benih kena tumbuh dengan subur dan sihat baru boleh dipindahkan ke dalam raga tanaman. Okey, kalau kita tengok di sini, anak benih kena tumbuh dengan sekata, maksudnya dia tumbuh secara contohnya di atas tapak semayan ni, dia tumbuh memenuhi ruang, bukan di satu tempat sahaja. Okey? Kemudian kita boleh tengok kadar pertumbuhannya juga sama rata. Sebab dia disemai pada hari ataupun tempoh yang sama kan semua. Jadi kalau tumbuh pun dia akan tumbuh dengan sekata. Itu barulah dikira sebagai anak benih yang sihat dan boleh dipindahkan ke dalam raga tanaman. Okey, jadi sekarang kita tengok subtopik kedua iaitu aktiviti penjagaan anak benih. Jadi di sini ada 3 aktiviti penjagaan anak benih yang kita boleh buat. Yang pertama ialah mengacau larutan. Jadi larutan natrium ni kita kena kacau. Natrium sekurang-kurangnya perlu dikacau seminggu sekali supaya akar tu tidak mendap dan juga akar boleh menyerap natrium dengan cukup. Okey, jadi larutan natrium ni kita kena kacau supaya natrium yang didapati oleh akar tu sekata dan juga lengkap untuk semua anak pokok ataupun semua akar. Kemudian mengawal serangga perosak. Okey, ada cara untuk kita kawal serangga perosak supaya tanaman tu tidak rosak ataupun tidak subur ya. Jadi serangga perosak ni selalu akan menyerang anak benih dan tanaman. Jadi cara untuk mengawal serangga perosak adalah dengan menggunakan perangkap, mengutip serangga tersebut dan musnahkan serangga tersebut. Jadi penanaman dalam rumah kali serangga juga boleh mengelakkan serangan perosak. Jadi kalau kamu tengok gambar di sebelah kiri ni ialah rumah kali serangga. Dia macam ada jaring supaya serangga tidak boleh masuk dan merosakkan tanaman. Kemudian langkah ketiga untuk kita menjaga anak benih adalah dengan mengawal penyakit. Penyakit pada tanaman hidroponik adalah disebabkan oleh kulat, bakteria dan virus. Jadi tanaman yang sudah dijangkiti penyakit daripada kulat, bakteria dan virus perlulah dibuang atau dimusnahkan. Jadi kalau daun sudah dijangkiti kulat, bakteria atau virus, kita kena potong daun tu supaya tidak merebak ke bahagian pokok ataupun bahagian tumbuhan yang lain. Okey? Jadi kalau salah satu bahagian tumbuhan, contohnya batang tumbuhan, daun tumbuhan telah dijangkiti kulat, bakteria atau virus, kita perlu potong ataupun kita boleh cabut supaya tidak merebak ke kawasan tumbuhan yang lain. Jadi tugasan RBT kamu pada hari ini adalah kamu kena buat peta minda ini
ada 5 ciri-ciri anak benih yang sihat. Kena senaraikan 5 ni, buat dalam bentuk peta minda. Tuliskan di dalam buku latihan RBT. Kemudian kamu juga perlu menulis aktiviti penjagaan anak benih. Ada 3. Okey, mengacau larutan, mengawal serangga perosak, mengawal penyakit dan juga dia punya penerangan. Jadi ini yang kamu kena siapkan. Untuk bahagian ciri-ciri anak benih ni ada 5. Siapa yang mau buat guna Canva, teacher benarkan guna Canva ya untuk yang inilah. Ciri-ciri anak benih yang sihat. Dan juga aktiviti penjagaan anak benih. Kamu tidak perlu salin semua, hanya perlu salin poin utama. Contohnya mengacau larutan. Poin utamanya ialah dikacau seminggu sekali. Lepas tu, poin kedua, mengelakkan mendapan supaya akar menyerap nutrien yang lengkap. Cari poin dia. Kamu boleh buat sama ada kamu tulis di dalam buku latihan. Buat peta minda macam ni. Atau kamu boleh buat di Canva. Teacher mau kalau boleh yang ada yang buat, yang pandai sudah guna Canva tu, buatlah guna Canva. So tugasan ni kalau kamu tulis, kamu sudah siap, kamu kena ambil gambar dan hantar kepada teacher. PM tepi ya, jangan di ruangan komen. Memang teacher tidak akan nampak ya di ruangan komen. Jadi kamu kena PM tepi. Kemudian sama juga kalau kamu guna Canva, kamu hantarkan teacher gambar Canva tu. Hantar PM tepi di Telegram. Okey? Telegram atau WhatsApp lah, mana-mana pun boleh. So, dua-dua pun teacher tengok. So, untuk hari ni kita stop sampai sini dahulu topik RBT. Nanti di sekolah baru kita boleh laksanakan projeknya. Okey, sampai sini sahaja. Assalamualaikum dan selamat mencuba.